Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat menyambung kembali pembelajaran kita berkenaan dengan fakta yang sebenar di sebalik kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam, yang mana bermula daripada malam ni insya-Allah. Kelas ini akan diteruskan bagi setiap minggu, yang mana sebelum ini hanya secara 2 kali dalam sebulan. Maka bermula daripada malam ini kita akan buat pengisian ini, jalankan pengisian ini insya-Allah setiap hari Isnin insya-Allah. Malam ini kita akan melanjutkan lagi perbincangan tentang beberapa fakta, beberapa maklumat berkenaan dengan Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam, yang mana fakta tersebut sangat baik jika kita bincangkan dalam kelas kita pada malam ini. Jadi tinggal lagi 2 sahaja maklumat yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Lut. Jadi untuk mengetahui kedua-dua maklumat tersebut, izinkan saya memaparkan jadual ataupun senarai kandungan pembelajaran kita. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, isi kandungan ataupun senarai tajuk-tajuk ini dia berada pada nota yang pertama. Nota yang pertama, yang mana kita telah edarkan pada siri yang pertama dulu. Ni dah masuk ke siri yang ke 20 lebih. Yang ini adalah siri yang ke-21. Okay. Jika kita melihat kepada senarai kandungan ataupun senarai semak topik pembelajaran kita, kita dah masuk kisah Nabi yang ke-6, iaitu Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Okay. Perbincangan ini sebenarnya kita merujuk kepada kajian yang dibuat oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, seorang ulama tafsir antarabangsa, yang mana beliau yang telah pun membuat kajian tentang maklumat-maklumat tentang kisah para nabi ini, yang kalau tidak dipelajari, kalau tidak diperincikan, boleh membawa salah faham, ataupun mungkin tak faham, mungkin boleh membawa salah faham. Dan kemungkinan juga fakta-fakta kisah para nabi ini jika tidak diterangkan akan menyebabkan kemuliaan dan darjat para nabi ini akan jatuh kalau tidak difahami dengan sebaik-baiknya. Kerana para nabi, para rasul ini, mereka adalah manusia yang terpilih. Yang memilih mereka adalah Allah. Jadi mereka ini adalah maksum. Jadi Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dengan usia beliau, dengan masa yang beliau ada, dengan ilmu beliau, beliau telah berjaya menyenaraikan topik-topik berkenaan dengan kisah para nabi, yang mana kitab tersebut dinamakan dengan Mawaqiful Anbiya'i fil Quran. Jadi kitab ini belum ada terjemahan. Jadi dalam pembelajaran kita ini sebenarnya kita ambil semua maklumat yang berada di dalam kitab ini. Jadi dalam kitab ni lebih kurang ada nabi-nabi, kalau kita baca tu lebih kurang ada 12, 13, 14. Kita ada kisah sampai yang ada sampai kisah Nabi Allah Isa. Jadi malam ni kita nak tamatkan perbincangan tentang kisah Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Kisah Nabi Allah Lut. Ini bermakna kisah Nabi Adam dah selesai, Nabi Nuh dah selesai, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Dan malam ni insya-Allah kita akan selesaikan
beberapa lagi kemusykilan yang berkaitan dengan Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Okay. Kisah Nabi Allah Lut ni ada 6 kemusykilan, yang mana 6 kemusykilan tersebut ada disenaraikan ke 6 topik tersebut, yang mana sebelum ini kita telah mempelajari tentang ada perbezaan penggunaan nama Lut dengan perbuatan kaum Nabi Allah Lut, iaitu mereka melakukan perbuatan liwat. Dan kita telah terangkan sebelum ini, perkataan liwat tidak ada kena-mengena langsung dengan nama Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Kemudian kita juga telah selesai membincangkan ayat kenapa Nabi Allah Lut ini dia merasa sesak dada, dia merasa runsing, dia menjadi sedih apabila beliau telah didatangi oleh beberapa tetamu lelaki. Yang tetamu lelaki itu rupa-rupanya adalah para malaikat yang menukarkan diri mereka menjadi manusia yang biasa. Kenapa dia jadi kemusykilan isu yang kedua ini? Kerana sepatutnya orang yang beriman, kita kena melayan tetamu. Kita suka tetamu kita datang, kan? Kita kena memuliakan tetamu. Jadi apabila Nabi Allah Lut ni dia rasa sesak dada, dia tak suka, dia menjadi rusing, bukan kerana dia tak memuliakan tetamu, tetapi dia merasa rusing kerana tetamu yang datang di rumahnya ini adalah lelaki-lelaki yang rupa mereka ini sangatlah kacak. Jadi Nabi Allah Lut dia rasa bimbang jika tetamu ini datang diketahui oleh kaumnya. Okay. Isu yang ketiga, kita pernah bincang sebelum ini bahawa Nabi Allah Lut alaihi salam pernah menawarkan anak-anak perempuan beliau kepada lelaki-lelaki yang ada ketika itu. Jadi kemusykilannya adalah, siapakah anak-anak perempuan Nabi Allah Lut itu? Setelah kita bincangkan, rupa-rupanya anak-anak perempuan yang ditawarkan oleh Nabi Allah Lut ini bukanlah anak perempuan darah daging beliau, tetapi anak perempuan tersebut merujuk kepada perempuan-perempuan yang ada di kampung itu, di tempat itu. Jadi Nabi Allah Lut ini dia umpama bapa bagi perempuan-perempuan yang ada di situ. Yang keempat, kita telah sebutkan bahawa kenapa Nabi Allah Lut ini dia bercita-cita untuk mencari golongan yang kuat untuk membantunya. Kita tahu Nabi Allah Lut ni dia pernah cakap tu Allah yang bagi tahu kepada kita, dia mencari-cari siapa di kalangan penduduk kaum dia ni, ahli kaum dia ni yang kuat, yang boleh jadi penyokong beliau. Bukanlah bermakna Nabi Allah Lut ini dia tidak bergantung harap kepada Allah. Bukan. Sebab tu kadang-kadang kalau tak diperincikan nanti seolah-olah kenapa Nabi Allah Lut ini dia tak minta tolong Allah je? Kan? Kenapa dia perlu minta pertolongan daripada kaum dia? Ini telah kita bincangkan. Rupa-rupanya Nabi Allah Lut ni dia mencari seorang yang kuat, seorang yang boleh membantu dia dalam mencegah kemungkaran terhadap kaum yang melakukan perbuatan yang sangat keji. Bukan bermakna beliau tidak memohon pertolongan Allah. Okay. Yang kelima, inilah perbincangan yang kita akan pelajari pada malam ini tentang isteri Nabi Allah Lut yang telah berlaku khianat kepada beliau. Apakah bentuk pengkhianatan itu? Adakah khianat di situ merujuk kepada maruah diri ataupun merujuk kepada maksud lain? Inilah yang kita akan bincangkan pada malam ini. Dan yang keenam, dalam kisah Nabi Allah Lut ini ada satu istilah
yang Allah gunakan untuk menceritakan kaum Nabi Allah Lut ini yang telah dibinasakan, tempat itu Allah mengatakan dengan istilah al-mu'tafikah dan juga al-mu'tafikatu. Jadi apa sebenarnya istilah al-mu'tafikah dengan al-mu'tafikat? Jadi malam ni kita akan bincang perkara yang kelima dan perkara yang keenam. Jika dah selesai perkara yang keenam, ini bermakna selesailah kemusykilan yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Okay, jadi izinkan saya untuk membentangkan nota dalam bentuk PowerPoint yang telah pun ada diletakkan di dalam Google Drive yang berkaitan dengan nota kisah Nabi Allah Lut. Tetap boleh ambil maklumat tu di dalam ruangan chat ataupun nanti minta mungkin Kak Liza boleh letakkan di ruangan komen di FB page Malaysia Tadabbur Academy. Baik, saya paparkan nota PowerPoint untuk rujukan perbincangan kita pada malam ini. Okay. Moga-moga tuan-tuan dan perempuan dapat mendengar suara saya dengan baik. Talian tuan-tuan dan perempuan pun berada dalam keadaan yang baik. Okey, kita pergi kepada kisah Nabi Allah Lut ini. Kita terus kepada isu yang kelima. Okay. Cuma nota isu yang kemusykilan pertama sampai keempat tu insya-Allah saya saya insya-Allah saya akan siapkan bagi mana-mana nota yang belum dapat disiapkan. Jadi malam ni saya utamakan dulu, siapkan dulu nota ringkas untuk rujukan pengisian kita pada malam ini. Baik. Kita terus kepada perbincangan kita tentang kekufuran dan pengkhianatan isteri Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kisah isteri Nabi Allah Lut ini ada dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat. Okay. Dalam ayat yang ke-35 dan 36 dalam surah Az-Zariyat, kita diberitahu oleh Allah dalam ramai-ramai kaum Nabi Allah Lut tu ada satu rumah je. Ada satu rumah saja daripada banyak-banyaknya rumah di tempat kaum Nabi Allah Lut itu, yang mereka inilah satu-satunya ahli rumah itu yang beriman kepada Nabi Allah Lut. Hadis surah Zariyat ayat 35 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Okay. Allah mengatakan ketika mana para malaikat yang datang ke rumah Nabi Allah Lut itu, maka mereka telah memerintahkan supaya orang beriman yang ada tempat kaum Nabi Allah Lut itu untuk keluar dari situ. Sebab tu Allah mengatakan, kami perintahkan mereka, iaitu para malaikat yang Allah hantar yang datang sebagai tetamu ke rumah Nabi Allah Lut tu, keluarkan orang yang beriman yang ada dekat situ. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab azab akan ditimpa kepada kaum Nabi Allah Lut ni. Jadi untuk memastikan orang yang tak patut kena azab tidak menerima azab, maka diperintahkan untuk keluarkan dulu orang yang beriman daripada tempat itu. Maka siapa orang yang beriman yang ada di tempat kaum Nabi Allah Lut itu? فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
Maka Allah mengatakan, maka kami tidak mendapati di tempat itu melainkan ada satu rumah sahaja yang terdiri daripada orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Yang maknanya orang yang beriman. Ada satu rumah aja. Rumah tu adalah rumah Nabi Allah Lut lah. Maknanya dalam rumah Nabi Allah Lut itu, itulah satu-satunya rumah yang dia beriman. Yang mereka ini adalah orang yang tidak akan ditimpa azab. Jadi kena keluarkan dulu ahli keluarga yang berada di satu rumah ini sahaja. Maknanya siapa? Maknanya keluarga Nabi Allah Lut. Kalau kita nak tahu fakta tentang sebuah rumah ni milik siapa, jadi kita kena baca ayat yang lain. Jadi kalau kita baca dalam surah As-Saffat ayat 133 sehingga ayat nombor 136. Minta maaf ya sebab dalam nota ni dia macam dia ada 138 kan. Tak, dia sebenarnya 138 ni tentang Nabi Allah Lut juga. Tapi perbincangan kita ambil ayat 133 sampai 136 sahaja. Untuk kita cari jawapan rumah ni pemilik siapa? Okay. Ayat 133 dalam surah Saffat, Allah mengatakan, wa inna lutan laminal mursalin. Allah mengatakan dan sesungguhnya Nabi Allah Lut ini adalah daripada rasul-rasul yang pernah diutuskan. Okey. Ayat 134, inna jainahu wa ahlahu ajma'in. Ketika mana kami selamatkan dia. Kami selamatkannya, maknanya nya tu Nabi Allah Lut dan keluarga dia, semua sekali keluarga dia. Kami selamatkannya, iaitu Nabi Allah Lut dan keluarga dia semua. Ayat 134 ni memberikan kita jawapan. Satu rumah yang beriman, satu-satunya rumah, ahli rumah itu yang beriman rupa-rupanya adalah ahli keluarga Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Allah kata kami selamatkan semua ahli rumah itu, ahli keluarga itu. Illa, melainkan, kecuali ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang perempuan tua yang sudah berusia yang akan tertinggal bersama dengan golongan yang Allah nak binasakan. Jadi ayat 135 memberikan kita jawapan dalam ramai-ramai keluarga Nabi Allah Lut ini, seorang je yang Allah akan tinggalkan dia bersama dengan kaum Nabi Allah Lut, yang dia ini termasuk dalam kumpulan manusia yang akan dibinasakan oleh Allah. So siapa seorang yang akan ditinggalkan itu? Ajuzan itu. Dia adalah isteri Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Nak tahu lagi maklumat lain pada ayat lain, jadi kita tengok surah yang berikutnya adalah surah Tahrim. Sekejap ya. Okey, kalau kita baca sekejap. Okey. Kita tengok dulu dalam surah Hud. Tengok dulu dalam surah Hud ayat nombor 81. Ayat ini ada menerangkan siapa ahli keluarga Nabi Allah Lut. Sebab kalau kita baca pada ayat surah Saffat ni, kita hanya disebut perkataan ajuzan. Ajuzan. Ajuzan ni maknanya seorang yang sudah berusia. Kan? Ayat ni macam seperti tidak jelas lah. Adakah dia isteri Nabi Allah Lut ke, mak Nabi Allah Lut ke, contohlah kan, seorang perempuan sudah berusia. Siapa dia? Mungkin kakak
Nabi Allah Lut ke? Jadi untuk fahamkan siapa ajuzan pada ayat 135 ni, kita kena tengoklah ayat lain. Jadi kalau kita tengok dalam surah Hud ayat nombor 81, Allah mengatakan kepada Nabi Allah Lut, seperti mana para malaikat yang datang, mereka kata kepada Lut. Mereka kata, qalu ya Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Okey, malaikat-malaikat yang datang ke rumah Nabi Allah Lut ni, setelah mereka melihat orang-orang kampung Nabi Allah Lut serbu rumah Lut, sampaikan mereka nak tangkap, maknanya mereka nak ambil tetamu Nabi Allah Lut tu. Tetapi para malaikat ni akhirnya para malaikat mengatakan kepada Lut, mereka kata, wahai Lut, sesungguhnya kami ni sebenarnya adalah utusan Tuhanmu. Maknanya malaikat lah. Okay, kemudian malaikat tu kata, kaummu yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat buat apa-apa kepadamu. Kemudian malaikat tu pesan, فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ. Para malaikat kata, justru itu wahai Lut, engkau keluarlah daripada tempat ini. Pergi engkau keluar. Engkau kena bawa bersama-sama dengan engkau keluar ahli keluargamu. Bila nak kena keluar? Malam tu juga dia kena keluar. Jadi malaikat kata, Lut, kami ni sebenarnya Allah yang hantar kat kami. Kau jangan bimbang. Kaum-kaum kau tu takkan dapat buat apa-apa pada kau. Justru itu, kau kena keluar pada tengah malam ni. Kau kena keluar malam ni juga. Bawa ahli keluarga kau keluar. Kemudian malaikat kata, apabila dah mula keluar daripada tempat ini, jangan seseorang pun antara kamu yang menoleh ke belakang. Maksudnya menoleh ke belakang, salah satu maksudnya jangan nak lambat-lambatkan. Terus keluar. Jangan sampai kau nak tengok ke belakang apa yang jadi. Teruskan. Maknanya jangan pandang belakang. Teruskan keluar. Malaikat mengatakan, seorang je kau jangan bawa dia keluar malam ni. Illam ra'ataka, kecuali isterimu. Dekat sini jelas menunjukkan seorang yang ditinggalkan itu sebenarnya adalah isteri dia. Jelas, imra'atak ni memang merujuk kepada istilah isteri. Rupa-rupanya, kalau kita baca ayat ni dengan digabungkan maklumat dengan surah Saffat, maka ajuzan di sini adalah isteri Nabi Allah Lut alaihimussalatu wassalam. Okey, yang mana dalam surah Hud ini malaikat tu bagi tahu. Malaikat tu kata musibah yang akan menimpa, malaikat kata apa? Seorang je ahli keluarga kau jangan bawa keluar dia, iaitu isteri kau. Isteri kau ni dia kata apa? Innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka. Lepas tu malaikat kata inna mau'idahumus subh. Malaikat kata apa? Waktu mereka diazab ini nanti adalah pada waktu subuh. Alaysa subhu biqarib. Malaikat kata apa? Subuh ni dah hampir nak muncul ni, wahai Lut. Maknanya malaikat bagi tahu supaya Lut ni cepat-cepat keluar. Jangan cepat-cepat keluar bawa ahli keluarga dia. Cuma seorang je jangan dibawa, iaitu isteri dia. Kerana isterinya itu termasuk dalam orang yang akan dibinasakan pada waktu subuh. Jadi waktu subuh tu dah dekat sebab dia dah malam kan. Jadi dah dekat nak waktu subuh, malam tu kena bawa keluar dia. Okey, Nabi Allah Lut bawa keluar ahli keluarga dia.
Okay. Ahli keluarga dia ni siapa? Sebenarnya kita takkan dapat jawapan siapa ahli keluarga Nabi Allah Lut yang ikut dia tu. Anak dia berapa orang ke, adik-beradik dia ke, kita tak tahu. Ya Allah bagi tahu adalah ahli keluarga Nabi Allah Lut. Ahli keluarga Nabi Allah Lut itulah yang kita kata sebuah rumah yang beriman, yang Allah Ta'ala akan keluarkan mereka. Okay. Berdasarkan ayat-ayat ini, kita tahu isteri Nabi Allah Lut ni akan dibinasakan. Apa dia buat? Al-Quran tidak menceritakan. Hadis Nabi SAW pun tak ceritakan kepada kita. Cuma ada satu ayat dalam surah Tahrim, ayat nombor 10, Allah menyebutkan isteri Nabi Allah Lut ini, dia telah berlaku kafir. Dia telah kufur. Allah mengatakan, Daraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah kata, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Siapa dia? Isteri kepada Nabi Nuh dan isteri kepada Nabi Allah Lut. Jadi ayat ni bagi tahu isteri Nabi Allah Lut termasuk di kalangan orang yang kafir. Jadi rupa-rupanya isteri Nabi Allah Lut ni dia tak beriman kepada Nabi Allah Lut. Dia tak menyokong perjuangan Nabi Allah Lut. Dia tak terima dakwah Nabi Allah Lut. Sebab tu dia panggil kafir. Ini menunjukkan bahawasanya walaupun isteri dia itu berada di bawah asuhan seorang Rasul, nasab keturunan, hubungan tidak boleh menolong siapa-siapa kalau Allah nak timpakan azab kepada mereka. Walaupun dia isteri kepada seorang Rasul. Okay, jadi daripada ayat ini, rupa-rupanya pengkhianatan. Sebab dalam ayat ni kena baca lagi lah. Kalau kita baca ayat ni, disebut mereka Nabi Allah Lut telah melakukan khianat. Sebab dalam ayat ni kan dia ada perkataan, dia kata fakhanatahuma. Cuba tengok perkataan fakhanatahuma. Mereka berdua ni telah melakukan khianat. Mereka berdua ni maknanya isteri Nabi Allah Nuh telah melakukan khianat kepada suaminya Nuh. Isteri Nabi Allah Lut telah berlaku khianat kepada suaminya Lut. Dan ayat ini juga mengatakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Maknanya isteri Nabi Allah Lut seorang yang kafir, dia juga telah berlaku khianat kepada suaminya. Khianat dalam perkara apa? Adalah khianat dari sudut iman, dari sudut agama. Bukan khianat dari sudut maruah. Maksudnya, bukanlah isteri Nabi Allah Lut ini dia seorang yang curang, dia bukan seorang yang melakukan menjatuhkan maruah dia dengan lelaki yang lain, tidak. Khianat di sini merujuk khianat terhadap perkara agama. Itulah yang dimaksudkan pengkhianatan dan kekufuran isteri Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Maka terungkailah kemuskilan yang kelima. Jadi kita nak terus kepada kemuskilan yang keenam, istilah al-mu'tafikah dan al-mu'tafikan. Okay. Kalau nak cari istilah ini, kita boleh temui dalam surah An-Najm ayat nombor 53 dan 54. Tengok dekat ayat nombor 53 akan jumpa perkataan wal mu'tafikah. Wal mu'tafikata ahwa
faghasyaha ma ghasya. Jadi dalam ayat ni ada perkataan wal muttafikah. Okey. Kalau kita baca dalam surah Taubah ayat nombor 70, kita jumpa perkataan yang berbeza sikit sebutan dia. Kalau tadi wal muttafikah, pada surah Taubah ada perkataan wal muttafikat. Apa beza wal muttafikah dengan wal muttafikat? Bezanya adalah wal muttafikah adalah singular. Okey, dia adalah mufrad bagi perkataan wal muttafikat. Maknanya wal muttafikat ini adalah plural, bilangan banyak jamak bagi perkataan wal muttafikah. Maknanya dua-dua ni sama je. Wal muttafikah adalah juga wal muttafikat. Cuma bezanya wal muttafikat ini mufrad, wal muttafikat itu adalah jamak. Jadi dekat surah Taubah Allah menyatakan wal muttafikat ini merujuk kepada siapa? Okey. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa al-mu'tafikat. Okay, Allah mengatakan, bukankah telah datang kepada mereka cerita orang-orang yang terdahulu daripada mereka, iaitu kisah kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Ibrahim dan penduduk negeri Madian, dan juga wal mu'tafikat. Jadi wal mu'tafikat ini dia merujuk kepada kaum Lut. Tapi kenapa Allah gelar mereka wal mu'tafikat? Kenapa? Sebenarnya wal mu'tafikat ni apa? Kalau kita baca dekat terjemahan, dia terjemahkan negeri-negeri yang telah dibinasakan. Kalau kita baca dekat surah An-Najm wal mu'tafikat, kita kata negeri-negeri yang diterbalikkan. Jadi sebenarnya wal mu'tafikat ni apa? Okey, tengok dekat nota yang ada di tangan tentara perempuan, ringkas saja. Okey. Wal mu'tafikah ataupun wal mu'tafikat, ia berasal dari kalimah al-ifku. Al-ifku kan wal mu'tafikah adalah diambil daripada perkataan al-ifku. Dari perkataan al-ifku keluarlah kalimah wal mu'tafikah wal mu'tafikat. Jadi apa maksud al-ifku ini? Okey, al-ifku kalau dilihat dalam Qamus Quran, kita kata dalam kitab Mufradat. Okay. Al-Imamu Al-Gharib Al-Asbahani mengatakan al-ifku bermaksud kullu masrufin an waj'ihi. Okay. Al-ifku ni sebenarnya merujuk kepada sesuatu yang telah dipalingkan daripada keadaannya yang asal. Itulah al-ifku. Maksudnya, contohnya apa contohnya? Okey, contohnya macam inilah. Okey, contohnya macam kursi kan, kursi kan dia ada kaki. Kalau kita terbalikkan dia tu, tu dikaitan dengan al-ifku lah. Jadi al-ifku ni dia membawa maksud sesuatu yang telah diubah keadaannya yang asal. Sama seperti juga kita kata contoh
isu yang sebenar telah diauta. Contoh kata fakta ditukar jadi auta. So yang auta itulah al-ifku. Contohnya sesuatu yang benar ditukar dia kepada yang batil. Yang batil tu pula ditukar dia menjadi benar. Itulah al-ifku. Saya harap tuan-tuan jelas. Okay. Maksudnya pengalihan lah, pengubahan sesuatu yang sepatutnya bentuknya macam tu telah ditukar ia. Apa kaitan dengan kisah Nabi Allah Lut ni? Jadi kalau nak tahu, mari kita tengok. Apa sebenarnya wal muttafikah dengan wal muttafikat? Tapi kita kena ingat ya, wal muttafikah dan wal muttafikat ni berasal daripada perkataan al-ifku. Seperti mana kita pernah dengar kisah hadis ifk, kisah Aisyah yang telah difitnah. Orang mengatakan dia telah berlaku sumbang dengan salah seorang sahabat Nabi, Safwan bin Mu'attal contoh. Itulah hadis ifku. Kenapa? Kenapa? Cerita sebenar lain, tapi telah dipalingkan daripada cerita yang sebenar. Itu dia panggil al-ifku. Okay. Kalau kita nak tahu apa yang dipalingkan oleh Allah tentang kaum Nabi Allah Lut ini, okay, dia sebenarnya wal muttafikah dengan wal muttafikat ada kaitan dengan bentuk azab yang berlaku kepada mereka. Jadi nak tahu bentuk azab yang berlaku kepada mereka, mari kita tengok beberapa ayat. Kita cerita pendek saja tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Kerana dalam pengisian ni, kita bukan nak bincang secara terperinci kisah Nabi Allah Lut. Kalau tuan-tuan nak pelajari kisah Nabi Allah Lut secara terperinci, tuan-tuan boleh ikuti. Bermula daripada Jumaat malam Sabtu ni, minggu ni, kita akan ada modul yang baru, iaitu kita akan membicarakan tentang 25 Rasul yang ada di dalam Quran. Maknanya kalau tuan-tuan nak tahu kesemua kisah para Rasul, 25 Rasul ni dalam Quran, bersama dengan teladannya, kita ikut surat tersebut. Yang mana Jumaat ini, kita akan mulakan dulu dengan kisah Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam. Kita akan kupas ayat-ayat yang ada kaitan dengan kisah Nabi Allah Adam bersama dengan rujukannya insya-Allah. Dan nanti akan sampailah kepada perbincangan kisah Nabi Allah Lut, bermula daripada dia keluar hijrah bersama dengan Nabi Ibrahim sampailah ceritanya tamat. Okay, itu dalam slot pengisian sejak 25 Rasul. Okay. Dalam surah Al-Hijr ayat 73 dan 74, Allah menceritakan kepada kita bentuk-bentuk azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Allah Lut. Okay. Ayat ni Allah bagi tahu fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin. Allah kata kaum Nabi Allah Lut ni dibinasakan oleh letusan suara yang kuat. Sayhah. Dia berkata sayhah. Sebab itu kisah Nabi Allah Lut ni mula-mula berlaku kepada mereka ada satu suara yang sangat kuat. Yang suara itu berlaku musyriqin, ketika mana matahari terbit. Tadi kita belajar waktu subuh kan, azab tu nak turun. Maksudnya waktu subuh tu tiba, lepas tu matahari nak terbit saja, maknanya subuh tu dah nak habis je. Terbit je matahari, musyrikin tu macam isyrak lah. Maka Allah datangkan satu suara yang sangat kuat.
Pada ketika itu, faja'alna 'aliyaha safilaha. Allah kata, kami jadikan negeri kaum Nabi Allah Lut itu tunggang terbalik. Tunggang terbalik itu maksudnya yang di atas diletak ke bawah, yang ke bawah diletakkan ke atas. Allah Ta'ala ubah dia. Lepas tu Allah buat apa? Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Kami hujani kaum Nabi Allah Lut ini dengan batu-batu yang dibakar, maknanya batu yang terdiri daripada tanah yang dibakar. Hijaratan min sijil. Bukan sekadar Allah terbalikkan tempat mereka ni, atas jadi bawah, bawah letak di atas, tapi dalam masa yang sama mereka ini didatangi dengan batu-batu yang sangat banyak daripada tanah yang dibakar. Kalau kita nak tahu maklumat dengan lebih lanjut, kita kena tengok ayat yang lain. Kalau kita tengok dalam surah Hud, ayat nombor 60, ayat nombor 82 dan 83, Allah ulangi maklumat yang lebih kurang sama seperti ayat yang kita baca sebelum tadi. Tapi kita tengok ayat nombor 83 ni. 83 ni ada maklumat tambahan. Allah kata, musawwamatan inda rabbika. Batu-batu yang Allah hujani itu bertanda di sisi Tuhan. Maknanya, batu-batu yang Allah nak timpakan kepada Nabi Allah, kepada kaum Nabi Allah Lut ini, batu-batu yang sudah mempunyai tanda. Para ulama tafsir mengatakan tanda itu merujuk kepada batu-batu ni nak ditimpakan kepada siapa. Semua dah ada dah. Dia punya tanda-tanda dia. Dihujani dengan batu-batu. Kemudian, dah habislah. Maksudnya, daripada cerita azab-azab ni, apa berkaitan dengan wal mu'tafikah dan wal mu'tafikat tadi? Sebenarnya, wal mu'tafikah dengan wal mu'tafikat nak dikaitkan dengan Allah menunggang terbalikkan negeri kaum Nabi Allah Lut itu. Sebab tu kita sebut tadi, perkataan ifku ni apa? Sesuatu kullu masrufin an wajihi. Sesuatu yang berpaling dari keadaan yang sepatutnya. Jadi sepatutnya negeri kaum Nabi Allah Lut ni dia kekal lah macam tu. Yang atas-atas lah, yang bawah-bawah lah. Tapi Allah Ta'ala telah terbalikkan. Jadi Allah telah mengifkikan lah. Itu dipanggil wal mu'tafikah, wal mu'tafikat tadi. Yang dipalingkan. Maksudnya, yang di atas ditukar dia menjadi ke bawah. Yang ke bawah ditukar dia menjadi yang di atas. Itulah yang merujuk kepada perkataan kalimah wal mu'tafikah dengan wal mu'tafikat. Wallahu ta'ala a'lam. Maka tamatlah 6 kemusykilan yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam. Ini bermakna bermula hari Isnin yang akan datang, Isnin minggu depan, kita akan masuk kepada tajuk yang baru, topik yang baru berkenaan dengan kisah Nabi apa? Kita tengok senarai isi kandungan. Jadi minggu depan kita akan masuk kisah Nabi yang ke-7, iaitu kisah Nabi Yaqub. Kita gabungkan sekali dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam yang mempunyai lebih kurang 17 kemusykilan. Jadi 17 kemusykilan ini sudah pasti akan mengambil lebih kurang 4. Akan mengambil lebih kurang dalam 4 siri lah insya-Allah. Maknanya akan ambil dalam 4 Isnin. 4 pertemuan kita akan tamatkan
beberapa kemusykilan, ada 17 kemusykilan yang digabungkan kisah Nabi Yaqub dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, kita telah tamat kisah Nabi Allah Lut. Nanti kita jumpa pada minggu yang berikutnya dengan kisah dua Nabi yang berikutnya. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan, dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Ada sebarang penambahan maklumat? Ada sebarang pertanyaan? Okay. Kalau tiada, insya-Allah nanti kita bertemu sekali lagi pada Isnin yang akan datang. Jadi saya sudahi dengan kita tamatkan pengisian kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.